Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Syafiq daripada Citizen Channel. So, kita orang dah lama sangat tak buat video kan, kisah-kisah seram. Kan dah lama sangat lah, dalam sebulan macam tu kot, sebulan lebih macam tu. Sebab ada kita orang busy, ada kerja-kerja masing-masing. So, malam ni aku akan start buat video untuk kisah seram ni semula. So, malam ni aku nak buat kisah seram pohon part 2. Okay. So siapa yang dah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, boleh tolong saya tekan subscribe. Dan kepada yang lain yang sentiasa sokong channel ni, terima kasih. So jom stay tune. Okay, kisah yang pertama ni terjadi waktu 4 sekawan ni nak pergi bermalam dekat kebun pokok durian. Macam tu lah kisah dia bermula. Si Mamat ni cucu kepada tuan kebun durian ni tau. So masa dia orang tengah lepak tu, si Mamat ni pun dapat satu idea. Dia kata, "Weh korang, jom malam besok kita pergi kebun atuk aku, kita bermalam kat sana nak tak? Aku boleh makan durian puas. Sekarang musim durian," dia kata macam tu kan. Lepas tu, so kawan-kawan diorang ni, 3 orang ni ada nama dia. Seorang Lokman, Rahim dengan Zamri tau. So diorang ni pun pandang lah si Mamat tu cakap kan. So si Lokman ni, dia tanya lah, "Atuk kau tak marah ke kan kalau kita pergi makan dekat durian dia malam-malam macam tu kan?" Lepas tu si Mamat ni pun cakap lah, "Tak ada apa-apa lah, kau jangan risau. Atuk aku kasih je kita pergi makan kat sana. Tak ada masalah pun," dia kata macam tu kan. Diorang ni pun balik lah masing-masing, rumah masing-masing kan. Diorang tanya family diorang apa semua kan. So semua bagi. Tapi family si Rahim ni, ibu dia macam risau tau. Naluri seorang ibu ni, dia macam, "Kenapa kau nak pergi makan durian kat sana? Belikan boleh," dia kata macam tu kan. Lagi satu, malam-malam bahaya. Kot ada apa-apa berlaku ke, haiwan buas ke, haiwan berbisa ke. Lepas tu si Rahim ni pun cakap, "Ibu jangan risaulah kan. Sebab Rahim dah besar. Jangan risaulah, Rahim pandai jaga diri." Lepas tu si ibu ni pun, yelah, seorang ibu kan, siapa tak risau dekat anak dia. So si ibu ni pun menasihatilah si Rahim ni kan. Dia cakap, "Okey, sampai sana nanti jangan mulut jangan celupar. Lepas tu jangan lupa basuh kaki nak naik pondok. Jangan lupa kalau nak tidur nanti kebas-kebas tempat nak tidur tu." Si Rahim pun persiapkanlah barang-barang dia. Dan keesokan harinya, diorang ni pun berkumpul lah dekat satu bangsal sebelum kebun tu yang ditetapkan masing-masing lah. So masing-masing kumpul dekat situ. So si Mamat ni pun mengotai kumpulan tu sebab nak pergi ke kebun atuk dia tu kan. Lepas tu si Mamat ni pun cakap lah, "Okay, cek barang masing-masing. Kalau ada benda yang tertinggal boleh ambil sekarang. Kalau tak ada, kita boleh masuk lah. Tapi bila sampai dekat sana, kalau ada yang tertinggal, takkan ada salah seorang daripada kita akan teman orang tu pergi ambil barang-barang mereka." Macam tu lah. Lepas tu kawan-kawan dia pun cakap, "Okey, tak ada apa masalah. So boleh kita masuk lah." Dia kata diorang pun macam tu kan, cakap macam tu kan. Lepas tu si Mamat ni pun cakap lah, "Okey, jom kita jalan." So masa diorang nak pergi tu, dalam pukul 7.30 macam tu, dalam lepas maghrib lah diorang berkumpul tu. Sebab diorang pun cakap nak bermalam kan. So bila diorang berjalan tu dalam lingkungan jalan luar tu, nak pergi ke dalam kebun tu, ambil masa dalam 10 minit macam tu. Lepas tu bila sampai je diorang dekat kebun tu kan, so diorang pun bahagi-bahagilah tugas. Ada yang sediakan unggun api, ada yang sediakan tempat tidur yang kemas kan. Lepas tu ada yang pergi cari buah durian. Macam tu lah. So bila masing-masing dah siap kerja masing-masing, so masing-masing pun pergi kutip sama. Siapa yang dah kutip tu, kutip lah. Lepas tu yang dah siap ni pergi kutip buah durian juga. So riuh lah masa tu kat situ kan. Sebab dia orang seronok kan. Macam aku jumpa 2, ini aku jumpa 3, aku jumpa ni besar, macam tu lah. So bila diorang kumpul dekat atas pondok tu, diorang pun
nak makan lah kan. Tak apa, yang lain tu nanti kita cari. Ada orang kata, si Luqman ni cakap macam tu lah. So bila sampai dekat atas tu, dia tanya Rahim. Luqman ni tanya Rahim tau, Rahim, mana parang yang kita orang suruh kau bawa? Kau ada bawa tak? Lepas tu si Rahim pun dia macam, dia buat bermuka macam alamak, macam tu kan. Macam aku ada tinggal barang ke, macam tu kan. Lepas tu si Luqman marah. Kau buka dulu ni pakai tangan kau. Orang dah bagi tugas kau tak nak bawa. Tadi orang suruh check kau tak nak check. Lepas tu kan, lepas tu Rahim cakap, relax jangan marah, aku gurau je, ada kau bawa. Dia kata macam tu kan. Lepas tu si Luqman cakap, nasib baik, kalau tidak kau buka pakai tangan kau. Macam tu kan. Lepas tu diorang pun makan lah. Makan. Lepas tu tinggal satu biji lagi buah durian tu kan. Yang lain dah kenyang. Si Rahim ni dia nak. Lepas tu dia cakap dengan Luqman, tolong buka kan. Dia kata macam tu kan. Lepas tu si Luqman dia cakap, malah aku dah kenyang kau buka sini kau nak makan. Macam tu kan. Lepas tu si Rahim ni pun aku nak makan tapi aku malas nak buka. Tak apalah, biar sini dulu. Dia letak kat tepi pondok tu kan. Nanti besok cari lagi yang lain, lepas tu makan sekali dengan yang tu. Macam tu lah dia punya ni lah, dia pemikiran dia kan. Lepas tu diorang pun cerita lah kan. Cerita borak-borak sambil sokok semua kan. Lepas tu si Rahim ni mulut dia pun celupa kan. Dia tiba-tiba cakap dekat kawan-kawan dia, weh korang tak takut ke bermalam dekat sini? Dia kata macam tu kan. Kenapa lah takut pula? Ni kan kebun atuk si Mamat kan. Si Luqman ni pun cakap lah kan. Lepas tu si Rahim ni pun cakap lah, kau tak takut ke hantu ke datang? Macam tu, benda-benda halus ni. Sebab kita kan dekat hutan gelap macam tu. Lepas tu si Luqman pun cakap, weh kau ni janganlah cakap benda-benda macam tu. Kita kan dekat tempat luar ni, bukan ada orang kat sini. Kau mulut kau jangan celupa. Tengok si Rahim dah mula lupa apa yang pesanan si ibu dia tu kan, jangan celupa apa semua kan. Bila Rahim dengar Luqman cakap macam tu kan, lepas tu si Rahim ni pun cakap, kau jangan risaulah, aku saja je gurau, kau janganlah ambil serius. Dia kata macam tu. Lepas tu diorang pun sambung berborak. Si Rahim ni pun isap rokok semua kan. Lepas tu si Luqman, Mamat dengan Zamri ni nak pergi basuh kaki tau. Dia orang dah nak tidur lah, basuh kaki kan. Lepas tu dia cakap dengan Rahim, weh pergi basuh kaki lah weh, tu ada telaga tu kan. Kang lambat-lambat tak ada siapa nak teman kau. Lepas tu si Rahim pun cakap, tak apa, kau pergi lah dulu, sekejap lagi aku pergi basuh kaki, aku lepak-lepak jap. Sebab susah kat rumah aku nak tengok kawasan macam ni, gelap, tenang, angin sedap, sejuk macam ni. Tak apa, aku nak lepak dulu, dia kata macam tu kan. Lepas tu bila diorang dah basuh kaki yang 3 orang tadi kan, Mamat, Luqman dengan Zamri tadi kan. Lepas tu diorang pun naik ke pondok. Lepas tu dia cakap dengan si Rahim ni, weh Rahim, kau pergi basuh kaki sekarang, cepat, kita orang tunggu ni. Lepas tu bila Rahim dah nampak diorang dah balik kan, dah selesai, dah nak tidur lah senang cerita kan. Rahim ni pun berjalan lah pergi ke telaga tau, yang ada dekat dengan pondok tu. So telaga tu korang tahu kan perigi macam mana kan. Korang tahu kan dekat perigi tu kan, dia kena baling timba tu kan. Timba tu lepas tu tarik baru dapat air kan. Bila Rahim tarik, bila Rahim baling benda tu, okay, so dia nak tarik lah. Dia tarik. Bila nak dekat sampai dekat, orang kata apa, dah nak pegang lah timba tu kan, tiba-tiba Rahim terdampak ada satu kepala dengan lidah yang terjulur tau dekat atas timba tu. Lepas tu Rahim pun terkejut, dia buang timba tu terus jatuh ke bawah lah. Lepas tu si Rahim ni dia dah mula rasa pelik tau. Apa yang aku nampak tadi, dia kata macam tu kan. Lepas tu dia pun cuba berjalan dengan cepat untuk lari ke pondok tu. Tiba-tiba telinga Rahim ni dia terdengar tau, dia terdengar satu bunyi tapak kaki ramai-ramai, satu bunyi kawat macam tu. Lepas tu Rahim pun pandanglah ke arah yang dia dengar tu, suara tu kan. Lepas tu dia nampak ada beberapa tentera Jepun tengah bawa diorang punya mangsa tangkapan dia tu berjalan dekat-dekat dengan pokok durian yang ada dekat situ tau.
So Rahim ni pun, apa yang aku nampak ni? Dia macam tu kan. Dia dah takut tau. Dia dah gabra dah. Lepas tu si Rahim tengok je apa yang berlaku kepada mangsa-mangsa yang ditangkap tu tau. Dalam masa yang sama, si Rahim ni dia nampak mangsa tu diletakkan di tanah. Lepas tu mangsa-mangsa tu dipancung dengan kejamnya tanpa belas kasihan tau. Tak ada kira 1, 2, 3, tak ada. Dia angkat pedang dan terus pancung kepala diorang tu. Dan Rahim nampak segala-galanya macam real tau. Dia bukan bermimpi. Dia nampak kepala tu tergolek, darah memancut, semuanya lah. Lepas tu dia nampak keseluruhan aktiviti yang berlaku dekat situ. Bila kepala mayat tu dah dipancung, salah seorang tentera Jepun tu ambil kepala tu. Lepas tu dia orang panjat dekat atas pokok dan diorang ikat tau kepala tu. Kepala tu diikat dekat dahan-dahan pokok tu, macam tergantung macam tu kan. Lepas tu bila Rahim dah makin takut, dia dah tak boleh nak bergerak. Badan dia seolah-olah seperti kaku tau, tak boleh nak gerak. Lepas tu masa Rahim tengah cuba-cuba nak bergerak tu, salah seorang tentera Jepun tu ternampak Rahim tau. So bila dia nampak Rahim tu, tentera Jepun tu terus menuju ke Rahim dengan laju lah. Dia macam bergerak dengan laju nak tangkap si Rahim ni. Rahim tak mampu nak buat apa-apa tau masa tu. Lepas tu dia tangkap Rahim, dia heret Rahim, pergi kat tempat pemancongan tu, dia tundukkan Rahim. Lepas tu dia angkat pedang, dia terus pancung si Rahim ni tau. Lepas tu Rahim ni terasa lah apa yang dia kena tu. Dia rasa betul lah kepala dia tercabut. Dia nampak tau darah dia memancut, dia nampak. Lepas dia kena pancung tu, lepas tu dia menjerit. Dia macam tersedar, rupa-rupanya yang berlaku tu adalah mimpi. Dan lebih memeranjatkan si Rahim, waktu dia nak cuba kejutkan kawan dia, dia ternampak kawan-kawan dia tak ada kepala langsung. Korang bayangkan, dalam 4 orang tu, 3 orang si Rahim masih ada kepala, yang lain tu dah tak ada kepala, terbaring dekat pondok tu. Korang bayangkan. Tiba-tiba dia jerit. Lepas tu dia dapat dengar satu suara, Woi Him, bangun. Dia tu macam tu. Rupa-rupanya tu mimpi. Sekali lagi lah, dia macam 2 kali mimpi yang macam tu kan. Lepas tu Rahim pun dengan muka cuak dia tanya, Weh, aku kat mana ni? Dia kata macam tu kan. Lepas tu si Mahmat ni cakap, Weh, kau tidur kat tangga ni kenapa? Ada tempat tidur, kau nak tidur kat tangga kenapa kan? Lepas tu si Rahim kata, Weh, aku nak balik, aku tak nak duduk sini. Dia kata macam tu lah. Lepas tu si Mahmat ni cakap, kau ni biar betul, dah pukul 3 pagi ni, lagi berapa jam je lagi nak siang. Dia kata macam tu kan. Siang nanti kita balik lah. Lepas tu si Rahim ni pun cakap, aku tak kira, aku nak balik juga, aku tak kira. Lepas tu si Mahmat ni pun kejut lah si Zamri dengan Lokman tu. So Lokman tu cakap, kenapa ni? Dia kata macam tu kan. Si Zamri ni dia diam je, dia tak cakap apa-apa. Dia ikut je apa yang orang suruh dia ikut je. Lepas tu si Mahmat pun bagi tahu lah, si Rahim ni nak balik. Dia takut lah, si Mahmat cakap kan. Tak tahulah kenapa dia nak cepat nak balik. Lepas tu si Lokman tu pun cakap, so macam mana Mahmat, kau nak balik sekali ke apa? Lepas tu Mahmat pun cakap, tak boleh nak buat apa lah, kita balik lah sekali. Dah datang sama-sama, kita balik pun sama-sama lah, tak boleh lah nak bayar seorang-seorang balik kan. Lepas tu masing-masing pun kemas barang. Lepas tu si Lokman ni dia nampak ada durian tadi kan, yang si Rahim nak makan tu, dia tak habis kan. Lepas tu dia nak masuk dalam beg dia, tapi beg dia tak cukup, barang dia penuh. So dia masukkan dalam beg Rahim. Diorang pun berjalan keluar daripada kebun tu kan. Lepas tu bila diorang kata apa dah sampai jalan keluar tu, Lokman pun cakap dengan Rahim, kau kenapa nak balik cepat ni? Kau nampak hantu ke? Lepas tu si Rahim ni pun tak ada apa-apa lah, aku nak balik je, aku tak suka lah tidur situ. Dia kata macam tu kan. Lepas tu si Lokman ni pun cakap lah dengan Rahim, sekejap lagi petang sikit kita jumpa. Dia cakap macam tu.
Aku letak durian dalam beg kau tu. Besar, durian besar tu. Nanti kan petang nanti kita makan sama-sama Dia kata macam tu kan. Lepas tu si Rahim ni pun cakap aduh, kenapa dia masukkan durian dalam aku punya beg? Aku kalau boleh satu benda berkaitan dengan durian ke, pokok durian ke, aku tak nak dengar sekarang ni. Dia kata macam tu kan. Lepas tu si Rahim pun cakap, kau ambil lah, aku tak nak, macam tu kan. Lepas tu si Lokman cakap, beg aku penuh, nanti petang jumpa lah. Lepas tu Lokman pun jalan je lah, dia tak peduli kan. Lepas tu si Rahim pun okey lah, nanti petang jumpa, dia kata macam tu kan. Masa Rahim dah sampai rumah tu, dia ketuk pintu. Lepas tu ibu dia buka pintu kan. Lepas tu ibu dia cakap awal sangat kau balik ni, dia kata macam tu kan. Lepas tu si Rahim pun cakap tak ada apa-apa lah, nak tidur je, tak selesa, dia kata macam tu kan. Lepas tu Rahim pun masuklah ke rumah. Bila dia masuk ke rumah tu, dia cakap dengan ibu dia, ada durian ni, kalau nak ambil lah. Lepas tu Rahim pun nak cuba buka lah kan, nak bagi ibu dia kan. Bila Rahim buka beg dia tu, alangkah terkejutnya si Rahim. Yang dia bawa balik itu bukannya durian, tapi kepala orang yang dah dipancung. Kepala fresh, masih ada darah yang banyak dekat dalam beg si Rahim tu. Korang bayangkan. Lepas tu bila Rahim nampak macam tu, dia jerit, ibu, dia jerit macam tu kan. Lepas tu si ibu dia ni pun pergilah kat bilik dia kan. Lepas tu dia tengok Rahim tengah tunjuk macam macam tu, dia macam muka takut kan. Apa tu? Macam tu kan. Lepas tu bila ibu dia tengok apa yang Rahim tunjuk tu, ibu dia pun terkejut. Yang dia nampak tu adalah kepala manusia. Korang bayangkan. Lepas tu keesokan harinya, ibu si Rahim ni buat laporan polis. Dan polis pun menuju ke kebun tersebut. Dan atuk si Mamat ni dipanggil, Mamat apa semua, kawan-kawan dia dipanggil, kecuali Rahim. Sebab Rahim terlalu trauma nampak kepala yang, yalah kepala tu kan, kepala mayat tu. Lepas tu diorang pun berkumpul lah dekat kebun tu, polis siasat apa semua kan. Lepas tu si Mamat ni pun tanyalah, Tok, kenapa jadi benda-benda macam ni Tok? Dia kata macam tu kan. Kita orang semalam tak ada apa-apa pun. Lepas tu atuk dia pun cakap lah, tempat ni memang pernah jadi tempat pancung Jepun pada zaman dulu lah. Atuk dia cakap macam tu kan. Lepas tu Mamat pun tanya atuk dia, tapi yang pelik tu, si Rahim jumpa kepala yang dipancung tu fresh, macam baru dipotong. Korang bayangkan, baru dipotong, baru dipancung macam tu. Lepas tu atuk dia pun cakap, tak tahu atuk nak cakap macam mana. Korang kenalah berhati-hati, takut penunggu-penunggu dekat sini ke apa ke kacau korang macam tu kan. Janganlah mulut celupa macam tu. Lepas tu si Mamat ni cakap, Rahim je celupa malam tu Tok, dia tanya pasal hantu lah apalah. Lepas tu atuk dia pun cakap sebaik korang tak ada apa-apa. So korang malam tadi berempat lah kan. Lepas tu si Mamat pandang si Lokman, Lokman pandang si Mamat. Lepas tu masing-masing cakap, taklah Tok, yang kita rancang memang 4 orang lah sepatutnya tu. Tapi seorang lagi tu dia tak sihat, so dia tak dapat nak join. Yang kita pergi malam tu hanya 3 orang je. Katanya si Mamat macam tu lah kat atuk dia. Habis si Zamri tu siapa dekat belakang korang tu? Dia kata macam tu. Lepas tu si Mamat dengan Lokman ni pun pandang lah ke belakang. Tak ada apa-apa pun Tok biar betul. Lepas tu atuk dia pun dah pelik dah, apa yang aku nampak ni kan. Korang bayangkan. Lepas tu tiba-tiba Zamri tu pandang atuk dia dengan senyum yang sinis. Dia berjalan slow-slow ke arah pokok durian tu. Dan masa tu atuk nampak lah yang si Zamri tu mula bertukar gigi taring. Lepas tu badan-badan dia mula mereput. Dan bila dia nak sampai je dekat pokok durian tu, kepala si Zamri putus dan menjadi habuk, hilang. Macam tu saja. Itu saja kisah pendek daripada saya. Minta maaf kalau ada kekurangan. So jangan lupa tekan button subscribe, like, komen. Kalau ada apa-apa yang kekurangan tu, korang boleh komen. InsyaAllah saya akan perbaiki lebih baik lagi. Okay, so jumpa lagi di next video. Terima kasih. Assalamualaikum.